Okay, Assalamualaikum kelas. Hari ini kita masuk topik baru iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, dalam tajuk ni kita akan mempelajari ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan yang kedua, sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So, kita masuk bahagian yang pertama, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, bagaimana suatu situasi boleh diwakilkan dalam bentuk ketaksamaan linear. So, kali ini kita akan belajar bagaimana mewakili situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Mari kita tengok contoh yang pertama. Muka surat 156 buku teks kamu. Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan semasa pameran buku diadakan. Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan ialah RM14 dan sebuah buku latihan ialah RM9. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100. Wakilkan situasi dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. Okey, so dalam situasi ini kita tahu maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100. So kita boleh wakilkan contoh X sebagai buku rujukan, Y sebagai buku latihan. Kita tengok buku rujukan, harga sekeping buku rujukan ialah RM14. So RM14 darab dengan X. Dan maksudnya tambahlah. Okey, RM9 untuk harga sekeping buku latihan ya. Jadi buku latihan ialah Y, 9 kali Y. Dan paling banyak kamu boleh belanjakan ialah RM100 atau kurang. So, kurang atau sama dengan RM100. Simbolnya begini ya kelas. Okey, cikgu harap kamu kenal simbol-simbol ni. Okey, ini membawa maksud lebih besar, ini lebih besar atau sama dengan, ini adalah lebih kecil dan ini adalah lebih kecil atau sama dengan. So, bagaimana nak ingat? Okey, ada dua cara yang utama. Sama ada kamu guna anak panah ke kanan maksudnya dia makin besarlah ke kanan. Ke kiri, dia makin kecil. Ataupun kamu letak satu kayu di sebelah kiri. Jadi huruf B kan? Jadi huruf B. Yang ini pula dia jadi huruf K. B maksudnya besar, K maksudnya kecil. Okey. Ini adalah cara lain untuk tulis persamaan ketaksamaan tersebut, iaitu kita sudah tahu tadi 14X tambah 9Y kurang atau sama dengan 100. Juga boleh ditulis sebagai, kamu pindah-pindahlah ni maksudnya, tambah 9Y pindah sebelah menjadi tolak 9Y. Ataupun kamu pindahkan yang 14Y tambah 14X ya, 14X pindah sebelah menjadi negatif 14X. Okey, cikgu harap kamu faham. Okey, contoh yang kedua kita tengok ya. Puan Hidayah ingin membeli beberapa keping poster matematik untuk digantung di bilik matematik ya. Okey. Diberi harga sekeping poster ialah RM12.50 dan harga sekeping poster ialah poster besar ialah RM18.50. Wakilkan pembelian kedua-dua jenis poster dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai jika peruntukan dari pihak sekolah ialah RM150. So, kita wakilkan dulu. Poster besar mungkin huruf K, X, K, ikutlah apa yang kamu mau wakilkan ya. Yang penting kamu tentukan dulu perwakilannya. Okey, poster besar, di sini poster kecil sebagai K, B sebagai poster besar. So, tengok masing-masing punya harga ya. Poster kecil ialah RM12.50 dan poster besar ialah RM18.50. Tadi kita tahu poster kecil ialah huruf K dan poster besar ialah huruf B. Okey, so kita boleh tulis dia dalam bentuk RM12.50 darab dengan berapa keping poster kecil yang kita mahu beli tambah dengan RM18.50 darab dengan berapa keping poster besar yang kita mahu. Dan kita punya belanja mestilah tidak melebihi
RM150. Jadi kamu boleh tulis kurang atau sama dengan RM150. So kamu boleh tulis dia dalam bentuk ni. Okey. Okey, RM12.50 adalah bersamaan dengan 25/2. Yang ni kamu boleh tekan kalkulator lah. Yang ABC tu lah. Yang ni gini. A B C ya. Okey. Okey, ataupun kamu boleh tulis dalam bentuk ni. Okey, kamu darab semuanya dengan 2 dan kamu dapat ni untuk mengelakkan kamu menulis dalam bentuk perpuluhan atau pecahan. Okey, so boleh tulis dalam bentuk ini. Seterusnya ialah bagaimana anda menentusahkan konjektor titik dalam satu rantau yang memenuhi suatu ketaksamaan linear. Okey. Okey, tipsnya di sini ialah yang ini ya. Okey, tanda ketaksamaan. Tanda ketaksamaan kalau dia punya simbol begini, okey, lebih besar atau lebih kecil, maksudnya kamu akan gunakan garis sempang ataupun garis putus-putus ya. Kalau kita ada lebih besar atau sama dengan atau kecil sama dengan, kamu akan guna garis padu atau garis penuh ya. Ini adalah contoh garis penuh. Okey, mari kita tengok graf yang ada di sini. Okey, yang ini adalah dia punya garis lurus. Okey, kalau garis lurus bentuknya begini atau begini, dia mempunyai kecerunan. So, kita tulis dia punya persamaan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, yang mana C itu adalah dia punya pintasan Y. Di sini adalah dia punya nilai C ya. Okey, so apa nilai C yang ada di sini? Itulah tu. Kalau di sini 5, maksudnya di sini pun 5 lah. Okey, kalau di sini 10, okey, maksudnya 10 lah dia punya nilai di sini. Okey, tapi kalau dia punya garisan tu begitu horizontal ataupun vertikal, okey, ataupun selari dengan paksi X dan paksi Y. Okey, jadi dia simple sikit lah. Okey, jadi untuk garisan ni Y sama dengan H, maksudnya H tu adalah penilai yang ada di sini lah. Okey, kalau di sini nilainya 5, maksudnya ini adalah Y sama dengan 5. Okey, ini pula okey, bergantung pada apa nilai yang ada di sini. Kalau di sini ini kosong kan, so di sini ini pun sama. Okey, kalau ni kosong, so mungkin di sini negatif 5 lah. Okey, ini katalah di sini negatif 2, so maksudnya persamaan untuk garis ni ialah X sama dengan negatif 2. Okey, jika di atas ini adalah lebih besar, ini di bawah lebih kecil, ini adalah lebih besar, ini adalah lebih kecil, ini adalah lebih besar, ini adalah lebih kecil, ini adalah lebih besar, ini adalah lebih besar, ini pula lebih kecil. Okey, tapi memandangkan dia menggunakan garis padu di situ, so maksudnya dia ada sama dengan. Okey, bila masak guna garis putus-putus. Okey, kalau kamu guna ini, maka garisannya mestilah garis putus-putus. Okey, kalau begini garisnya mesti garis padu. Cikgu ulang sekali lagi. Kalau di atas dia makin besar. Kalau di atas dia makin besar. Kalau di kanan pun dia makin besar. Kalau dia di bawah dia adalah lebih kecil. Ataupun kalau dia berada di sebelah kiri, maksudnya itu lebih kecil. Fokus kita kali ini adalah untuk menentukan sama ada suatu titik tu berada pada garisan ataupun lebih besar dari garisan ataupun di bawah garisan, kecil dari garisan. So, mari kita tengok contoh yang ada di sini. Mari tengok contoh 3. Okey, dalam contoh 3, lukis garis lurus Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okey, dalam lingkungan negatif 1 hingga 5 ya. Okey, dan akhirnya nanti kita disuruh plotkan titik-titik itu dan menentukan sama ada dia lebih besar sama dengan atau lebih kecil dari persamaan itu. Okey. So, untuk kita melukis, kita perlukan sekurang-kurangnya 2 titik. Okey.
So, untuk mencari titik, okay, kita ganti masuk sejak nilai X dan nilai Y, nilai X ke dalam untuk mencari nilai Y. Sebagai contoh, mungkin kita guna nilai X yang paling kecil dan nilai X yang paling besar. So, Y sama dengan negatif 2X tambah 6. So, Y sama dengan negatif 2. Nilai X kita ialah negatif 1 tambah 6. So, tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan 8 ya. Okey. Kamu gunakan kaedah yang sama untuk mencari nilai yang ini. Okey, jadi maksudnya titik yang pertama ialah negatif 1, 8. Titik yang seterusnya ialah 5, negatif 4. So, kita tandakan ya. Kita tandakannya ini dan satu lagi di sini ya. Jadi kita sambungkan, kita akan dapat garisan. Kemudian barulah kita semak titik-titik yang ada tadi. Okey, contoh 26. Tengok dia berada di kawasan mana? Dia berada di kawasan atas. So, kalau dia berada di kawasan atas, maksudnya Y lebih besar dari negatif 2X tambah 6. Okey, jika titik tu berada di belah atas, maksudnya dia lebih besar. Jika dia berada betul-betul di garisan, okey, maksudnya Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Kalau dia berada di bawah garisan, okey, maksudnya Y kurang atau kurang dari negatif 2X tambah 6. Kita boleh guna juga contoh seperti contoh 4 di bawah. Okey, caranya ialah apabila Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okey, guna kaedah ni. Ini dia punya nilai X, ini dia punya nilai Y. Okey, Y adalah negatif 2. Okey, X pula ialah negatif 2 darab dengan 1. Ya, nilai X tambah 6. Jawapannya ialah 4. Okey, negatif 2 dengan 4, apa dia punya kaitan? Negatif 2 adalah lebih kecil. So, kita tulis persamaan kita, Y lebih kecil dari negatif 2X tambah 6. Okey, Y lebih kecil dari negatif 2X tambah 6. Itu kita punya kesimpulannya. Cikgu harap kamu faham. Okey, contoh lain. Bagaimana dengan titik 1, 4? Okey, jadi kita tengok persamaan kita. Y sama dengan negatif 2X tambah 6. So, kita tulis Y ini kita punya nilai X, ini kita punya nilai Y. Y sama dengan 4. So, negatif 2, nilai X ialah 1 tambah 6. So, jawapannya ialah 4. Dan di sini pun 4. Apa hubung kait dua-dua ni? Sama kan? So, maksudnya kita boleh tulis Y sama dengan, ini dia, negatif 2X tambah 6. Ini adalah kita punya kesimpulan. Okey, semoga faham ke?